warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli ala ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Pengurusi seluruh pimpinan masjid ini, para imam, asatidz, seluruhnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seperti yang digunakan tadi, faqirun ila rabbil ismi masran, zalimun wa mazlumun fi qalbihi ran, wafiyun an asya'i daiman hayran, lakinnahu yakrahu ma yaqlibu khusran, yuhibbu as-salihina wa jiran, alladhi yufariquhu minkum faqat jidran, lakinnahu la yuhibbu man yubladuhum tihran, lianna fihi syarrun qadiman ilahu niran. Liajli al-arabiyyati fakalamuhu za'faran, yu'allimuha fayuhibbu min niswan wa dhukran, yatakallamu biha walau fi ra'sihi dawran, biuslubi gharibin wa ka'annahu sakran. Fakir kepada Tuhannya, itulah dia masrah. Zalim lagi dizalimi, di dalam hatinya karat, bodoh tentang banyak perkara, dan dia selalu tercengang, tetapi dia tidak suka kepada perkara-perkara yang mendatangkan kerugian. Dia suka kepada orang-orang yang baik, dan dia berjiran dengan mereka. Hanya yang memisahkan dia dengan jiran yang baik-baik itu dinding, dan dia tidak suka kepada orang yang kiblatnya Tehran, karena sekarang ini ada kejahatan Syria, dan dulu kejahatannya manusia menjual api. Kerana percakapan bahasa Arabnya, percakapannya wangi seperti bunga za'faran, dia mengajar bahasa Arab. Lelaki dan perempuan suka kepada cara dia mengajar. Dia akan banyak bercakap, sekalipun kepalanya pening, dan dia bercakap dengan gaya yang tersendiri, seperti orang yang malu. Masalah bin Arsyad, umur 40 tahun, asas malu Perak, telah gunakan berwarna, belajar di pondok Pasir Tunggu 5 tahun, di Pakistan 9 tahun, pernah berkhidmat di Mahat Hafiz Pasir Gudang Johor, berkhidmat di pondok Nur Hidayah Kuala Kutir Kedah. Sekarang sebagai pendakwah juga sudah lebih banyak mengajar bahasa Arab, dan saya pengasas ada sistem untuk teknik pengajaran, teknik pengajian bahasa Arab yang terkenal dengan nama Arab Bicara, mengajar bahasa Arab dunia bahasa Arab Bicara.
dan kelas seperti yang saya mengajar di sini malam ini insyaallah tiap-tiap malam Jumat. Dan saya juga yang membacakan hadis di dalam satu program yang saya juga mengasasnya, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis melalui WhatsApp atau Telegram, percuma. Satu hari satu hadis akan hantar teks dan suara saya lah yang baca, yang program itu sebenarnya alhamdulillah hampir 8,000 orang. Dan sekarang lebih banyak belajar bahasa Arab, di samping juga kuliah-kuliah masjid-masjid, surau-surau. Dan sekarang ini menetap di Sungai Buloh Selangor. InsyaAllah malam ini saya akan membaca surah Al-Qadar, Suratul Qadar, atau lebih dikenal lagi disebut Lailatul Qadar. Yang biasanya orang baca surah ini hurai juga, baca juga ayat ini di bulan Ramadan, kerana di situ ada cerita Lailatul Qadar yang ia berlaku di bulan Ramadan. Tetapi lebih daripada itu saya nak beritahu tentang kelebihan Al-Quran. Itu yang sebenarnya yang akhirnya saya baca pada malam ini, surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar dinamakan ia surah Al-Qadar, surah yang mulia masuk. Al-Qadar bermakna syarif, Lailah syarifah, malam yang mulia. Yang mulia itu terjemahannya adalah terjemahan kedua dan ketiga sebenarnya. Dia ada terjemahan asal. Terjemahan asal Al-Qadar bahasa Melayu kita sebut kadar. Kadar, tahap dipilih yang ditentukan, itu makna asal. Ditentukan banyak ini, ditentukan kadar ini, itulah kadar. Habis yang kata mulia, mulia itu terjemahan kedua dan ketiga setelah menghayati. Menghayati tentang malam itu kenapa yang kita dipilih itu, yakni dipilih untuk diturunkan sesuatu yang sangat agung, sangat hebat, yang Al-Quran. Bila malam, malam banyak, semalam bila pilih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, Latif, Dia maha bijaksana, maha halus pikirannya. Dalam banyak-banyak malam, maka dipilih satu malam untuk diturunkan Al-Quran. Maka malam itu akhirnya jadi malam yang mulia. Malam yang dipilih itu malam yang mulia, sempurna dengan sesuatu yang sangat mulia diturunkan malam itu, yakni Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar. Seperti Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya dikatakan mulia sangat di akhir zaman. Kerana dalam banyak-banyak manusia, siapa yang nak dimandik untuk menjadi penghulu kepada Nabi-Nabi, penghulu kepada Rasul, penyudah Nabi-Nabi dan Rasul, Nabi akhir zaman, Nabi yang nanti mau kita, siapa dia? Maka Allah yang maha bijaksana dipilih dari ramai-ramai manusia itu, itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan bangsa yang sangat mulia, Arab. Arab itu banyak kabilah pun. Jalur mana ni? Quraisy. Quraisy itu dia ada lagi jalur-jalur yang mulia tu. Banu Hashim. Banu Hashim mana ni? Keluarga mana tu? Abdul Muttalib. Yang terbaik, yang terbaik. Itulah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami lah yang turunkannya Al-Quran pada malam yang ditentukan, malam yang mulia. Sesungguhnya kami lah yang menurunkannya. Kalau tengok dari seluruh bahasa, dua kali kami di sini. Tahunnya sesungguhnya, kemudian kami lagi. Oh, di sini ada kesungguhan atau disebut sebagai taukid. Bersungguh Allah bercakap. Kenapa bersungguh? Kerana nak menjawab tuduhan pada mula-mula Quran diturunkan, dituduh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karang Al-Quran ini. Dia yang karang. Wahyatullah budrata wa asyiyah. Quran boleh dipikir juga. Pikir sebagai kitab siapa. Jadi apa-apa pun dari kita fikir buat yang jadi. Jadi ya. Macam saya sekarang. Kira banyak fikir bahasa Arab, belajar bahasa Arab, buat sajak Arab, syair Arab. Fikir siapa malam dulu. Jadi ya. Wahyatullah budrata wa asyiyah. Fikir siapa malam. Dan juga itu adalah asatirul awwalin. Dituduh lagi kata itu pantun orang tua dulu. Setiap zaman itu adalah kata-kata yang cantik, dihipun, dapat dia dibaca balik. Sedap. Asatirul awwalin. Jadi itu kan pantun, kata-kata yang mereka sendiri. Itu tuduhan pada awal-awal diturunkan Al-Quran. Maka Allah nak jawab tuduhan. Itulah yang akhirnya menjawab, dan akhirnya juga menjawab yang bersungguh kata dia lah yang turunkan Al-Quran. Dia lah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami lah yang turunkan. Sungguh. Dan ayat ini, dan ayat lain 3 kali. 3 kali kami. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan peringatan itu, yakni Al-Quran, dan kami lah yang menjaganya. 3 kali. Tadi 2, ini 3. Bersungguhnya sebagai isi anugerah. Sehingga begitulah bahasa ini yang dikatakan balawah sastra itu diikut keadaan. Bahasa marah, bahasa bersungguh, bahasa gembira, bahasa sedih, bahasa ancam. Ini bahasa bersungguh. Allah lah yang berkata. Bila? Ini nak cerita bila. Turun memang dia yang berkata. Bila? Fi lailatul qadr. Pada malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam Qadar, Lailatul Qadar. Pada bahasa tahu malam yang mulia, tapi ini macam jadi satu istilah pula. Ya, ini jadi satu istilah pula. Lailatul Qadar. Tak pernah dengar pun. Oleh kerana tak pernah dengar orang-orang ini perkataan baru. Sebelum datang Islam, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang tak ada istilah ini. Tak ada istilah Islam, kafir, munafik, tak ada. Iman, ihsan. Mari Islam, mari Nabi Muhammad, mari Al-Quran, barulah mari istilah-istilah ini. Sama juga lain daripada tak pernah dengar pun. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu tak apa itu malam Lailatul Qadar? Allah tahu, kamu tak tahu. So Allah nak tarik ini. Nak tarik ini Allah tanya supaya dia timbul lagi persoalan. Sekira-kira dia
juga cara yang baik. Cara yang baik untuk nak memberitahu sesuatu, yaitu dengan tanya, bincang, iklan. Jadi orang yang tak macam iklan dulu, ambil persetujuan dulu. Boleh tak? Faham tak? Tak kita. Kalau anak-anak kita nak berusuk, kita tanya dulu, ambil minat dulu, ambil persetujuan dulu. Kalau sahabat Nabi, ala kuntum, ala ukhbirukum, nak tak kalau kamu? Nabi tanya, nak tak kalau tahu tentang benda ni? Sahabat, nak, bala, ya Rasulullah, bahkan ceritalah, aku dia beri. Kadang-kadang tak habis, tak habis jawab lagi, tak habis cerita lagi. Sahabat tak menjawab, kerana minat. Kerana minat, kita tanya begitulah. Kalau kadang-kadang dia macam ini, apa itu buat je lah. Kamu tahu tak? Apa itu malam lain? Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tu Lailatul Qadr. Dia diturunkan pada bulan yang ada kelebihan, fadilah kabirah jiddan, kelebihan besar sangat-sangat. Yakni Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Nisbah pahala orang yang beramal malam itu 1000 bulan. Siapa yang beramal malam itu benar malam itu, ibarat macam beramal 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun lebih. 80 tahun lebih. Banyaklah ni. Banyak. Inilah pemurahnya Tuhan kita Allah yang namanya antaranya Rahman, Rahim, Wafa, Wadud, Tawbah. Itu semua nama-nama yang menunjukkan baik Allah. Rahman, kasih sayang Allah. Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha yang baik ini. Terbukti juga daripada tindakan pengurusan balik sangat, yaitu sesiapa yang beramal malam itu ibarat beramal 1000 bulan lebih. Masya Allah. Marilah Tuhan kita subhanallah. Kalau percakapan ada juga Allah nak tunjuk pada kita ini pemurah, penyayang, seperti yang disebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah penuhlah mizan. Timbangan penuh. Berat namanya. Alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Subhanallah walhamdulillah, kalau perkataan disebut pula penuh langit. Subhanallah. Tuhan kita ni dia nak bagi ni. Dan kira-kira kalau hari itu kita dapat mudah-mudahan Allah terima dalam amalan daripada itu. Tahun ni nanti kita bersungguh dapat lagi. Banyak umur dapat lagi. Di samping itu kita sebut subhanallah alhamdulillah. Solat kita alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Kalau semua manusia sebut benda-benda ini, ambil peluang ini, masuk surga sangat. Tak ada masalah. Tapi bukan semua masuk syurga. Ramai yang masuk neraka. Maka yang masuk neraka nanti kata fala yamanna illa nafsa. Jangan duduk pada diri dia sendiri. Jangan marah. Jangan kena masjid waktu kawan ni. Jangan salah sekor naikkan salah diri sendiri. Allah berikan dia ghafur, macam-macam ghafur. Orang yang bekerja dia berdakwah, bersuruh, berilah, beristihad, macam-macam. Dan mayang juga tak kenal Allah, tak tahu waktu-waktu ni. Jangan duduk naikkan diri sendiri supaya masuk neraka. Dan juga nisbah atau dikatakan lebih baik dari 1000 bulan ini Allah Subhanahu wa taala nak supaya kita bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan. Yang Lailatul Qadar ini berlaku 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. 10 malam terakhir itu malam ganjil, satu
sungguh dan alhamdulillah berkata Ustaz lama yang mengajar di Selangor ni, Ustaz tua-tua dia kata alhamdulillah Selangor walaupun makin hujung tak berkurangnya terus sangat. Yang kurangnya itu kerana yang ada balik kampung. Dia makin semangat, alhamdulillah mungkin berkat ada tasbihah atau peringatan 5 minit, 10 minit, 15 minit yang dikasihkan orang makin semangat. Kena dengan ayat-ayat ini memang orang makin semangat. Masya Allah, alhamdulillah orang ilmu amal kita dan orang-orang umum kita lagi kita dapat kelebihan ini. Kalau lipat Ustaz, kita saya belajar dulu, Masya Allah mulia 10 malam terakhir lagi mulia dengan amalan yang seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tikaf. Maka Madinah itu juga kalau nak pergi i'tikaf atau nak dapat kita pergi melakukan ibadah 10 malam yang terakhir di sana, package khas kelebihan di sana. Lebih baik dari situ lagi kelebihan malam ini. Allah sebut tanazzalul malaikatu wan ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat. Tanazzal yakni tatanazzal, turunlah para malaikat. Bukan satu malaikat. Kalau satu malaikat dia malaikat, ramai malaikat. Sunni tanazzalul malaikah, turunlah para malaikat ramai. Dan bukan setakat malaikat biasa-biasa. Wal ruhu fiha, ruh yang Jibril ketua kepada para malaikat turun juga. Subhanallah. Semualah malaikat. Bos dia anak buah dia semua turun. Fiha min kulli amr bi'izni rabbihim, dengan izin yakni dengan perintah daripada Tuhan. Allah Rasul turun min kulli amr, daripada segala urusan. Dia ada kerja, dia ada urusan. Yang jaga langit pertama, langit kedua, langit ketiga, yang jaga aras, yang tanggung aras, yang jaga luh mahfuz, yang tawaf di Baitul Ma'mur, yang tasbih, bertahmid, rukuk, sujud, ada itu. Malam turun Allah semua biizni rabbihim, yakni bi amri rabbihim, dengan perintah semua. Kerana malam ini orang-orang Islam beriman dan beribadah. Subhanallah. Dan juga sebenarnya dengan hari itu turunnya Al-Quran. Sehingga bila banyak makhluk baik turun ni, apa kesannya? Kesannya salam sejahtera, yakni aman. Malam itu sejahtera, aman, tenang. Sebab turunnya makhluk baik al-malaikat, malaikat turun. Yang kira-kira ni lah antara aura atau kelebihan malaikat atau kelebihan makhluk baik. Dia kesan makhluk malaikat dengan Allah la ya'sun Allah ma amaruhu yaf'alun wa yu'minun. Dia tak maksiat kepada Allah, dia buat apa yang diperintahkan. Itulah malaikat baik. Maknanya bila makhluk baik itu, dia juga membawa kebaikan. Sehingga terkesan kepada kita yang berada di bumi ini akan rasa tenang. Bagi orang-orang yang beribadah, orang yang di masjid, tengok zikir, tengok i'tikaf, tengok tarawih itu dia rasa. Tetapi bagi orang yang Allah nak bagi pilihan itu, dia tak rasa. Ni sibuk tengah apa tu? Tolak kereta ni kan? Shopping tak beli. Tak nak gaya orang. Tak nak gaya ni. Masa tu dia ambil tawaran yang lain. Bukan dia kata kodan ni. Dia ada daya tu apa dia boleh lah. Malam yang Allah kata salam, dia tak rasa. Zalika yu'ti man yasha. Ini kelebihan Allah yang Allah nak berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Sehingga ada ketenangan. Inilah juga dikatakan kelebihan makhluk baik.
makhluk baik, tempat baik, orang baik. Kalau ada kita duduk di situ atau dia datang dilintas, kita akan rasa tenang. Seperti kita kata kalau tempat baik, kita duduk di masjid, memang dia ada tenang. Dia dalam masjid orang nak buat ibadah, ada malaikat, zikir. Kita lalu tempat baik, kita akan rasa tempat, Masya Allah, tempat baik. Kita pergi Mekah Madinah, tenang Mekah Madinah. Dia rasa tempat baik, orang ibadah, orang taubat, orang tawaf, istighfar, berdoa. Kita pergi tempat-tempat baik, tenang. Kalau tempat baik, kalau tempat tak baik, kita rasa baik. Ada orang tak baik, pergi mari hari habis mesin biasanya macam itu. Tiba-tiba kita dengar ada merupakan pecah rumah. Patut tu nak rasa dah ni. Rasa dah. Sebab tu memang tak baik. Dalaman tu boleh rasa. Sama dia mari begini macam ni. Dia boleh rasa. Walaupun kita tak kenal. Kalau ada orang tak baik, lorong tak baik, tempat tak baik, kita lalu situ pasal dia macam rumah tu ada jin syaitan ke apa masuk ke dalam naik rumah siapa ni tempat ni, duduk juga boleh sebab ada makhluk yang baik. Ni ada rasa. Sebenarnya cerita tak baik ni saya ada cerita pengalaman saya bulan lepas. Bulan lepas saya dimasukkan dalam grup yang tak baik, tak tenang. Pengalaman saya bulan lepas hari Isnin, pada 1 pagi Isnin saya dimasukkan dalam grup. Saya tengok grup apa ni, muzakarah. Ada orang masukkan saya dalam grup. Biasa menurut saya dah saya bahas sebab saya nak buat hadis tadi kan. Saya kata di grup apa ni, muzakarah ni, bincang-bincang. Oh, tak apalah. Orang masjid, orang surau, grup ini, keluarga masukkan nama saya dalam kumpulan. Itulah macam sana. Tak apalah. Pagi tu keluar satu mesej daripada admin senior. Keluar mesej apa? Tajuk perbincangan hari ini. Perbincangan hari ini, Abu Hurairah cakap, Astagfirullahaladzim, keluar apa ni? Saya tadi keluar apa ni? Nak bincang apa ni? Abu Hurairah cakap, Astagfirullahaladzim, Ustaz, tak apa hati kita depan. Saya pun cek balik. Syiah, banyak mana? Syiah. Aku pernah masuk dalam Syiah. Siapa dia? Aku masuk ni tengok. Mula-mula saya suka, saya seronok. Sebab saya bentuk Syiah. Mana saya bentuk Syiah ni? Dia berdebat dengan Syiah, dia berdebat dua orang. Tapi akhirnya itulah masuk dalam grup dia, masuk dalam salam ni. Cantik saya suka. Boleh luas hari ni. Boleh tengok. Saya pun jawab. Adalah 2-3 hadis Nabi yang Nabi kata siapa dia Abu Hurairah, Nabi ada sebut kelebihan dia. Dia orang yang disukai oleh orang beriman. Ingatan dia, doa Nabi, doa ingatan dia ni doa. Itulah banyak kemudian dan diakui oleh grup tu cukup 1 orang. Saya baru buka tapak 2-3 tapak. Lepas tu ramai-ramai grup dalam tu dia jawab juga. Ibarat saya nak kena bonyok. Saya bukan tak kena jawab, tak suntat. Masuk. Dan setiap yang dia bagi itu bermata kaki. Ada rujukan. Buku ni, buku surat ni, karangan ni. Tak tahu dalam siapa. Kawan-kawan ni sempat ni. Keluar pula kata Imam Bukhari Muslim tak boleh percaya lagi. Allahu Akbar. Hari pula jawab lagi. Keluar sampai tengah hari. Quran tu tak sempurna. Allahu Akbar. Balau ni. Quran tak sempurna pula. Macam-macam kata. Saya tengah hari tu badan saya menjadi. Saya ingat saya lapar nasi. Aku ni lapar, aku ni kental tu ni. Makan nasi saya. Makan juga.
Tengah hari jantung saya tunggu lagi, awal lagi. Waktu dia keluar. Petang tu Aisyah dalam makam isteri Nabi, dia katakan penzina yang meracuni Nabi ini. Astagfirullahaladzim, apa bala ini? Disuruh jawab. Keluar Quran bahasa Imam Bukhari Muslim pun nak kata. Bukhari Muslim pun nak kata. Quran tak sebenarnya buku mana tu? Itulah Ustaz. Malah macam ni. Tak, saya pula kenal. Dia bagi kata-kata dia suruh dia cari tak jumpa dia kata macam ni. Dia provok. Sebelum asal dia kata saya nak mulia sangat, lebih mulia daripada Arash sangat. Allahu Akbar. Ali mulia lah, Nabi, nanti Nabi, sahabat Nabi. Tapi apa yang cakap kita lebih Arash, lebih mulia daripada Arash ni? Ya, lebih mulia. Arash Allah tu selipar saya nak ni. Astagfirullahaladzim, aku baru tengok benda. Dengar dah, sedar. Lebih tuju kepada kita menjadi saya. Akhirnya saya tulis satu syair, saya kata wa udkhiltu fi syi'ati Imam Al-Ghazali wajadtu fiha syababan wa aksarhum nazzal wa fi kalamihi tanbih wa jiddan yashabu la yaqbalu qawla ad-dajjal rajul nazzal. Saya dimasukkan dalam grup Syiah yang Imam Al-Ghazali Yusuf besar. Saya dapat di ahli grup itu banyaknya muda-muda belum kahwin. Perbuatan sangat meragukan dan dia sangat menarik, tetapi tidak boleh tipu, tidak boleh terpedaya dengan kata-kata bacaan oleh orang yang hati-hati. Saya rasa saya hati-hati lah. Nota kaki ini bohong itu. Rujukan Ibnu Ishaq kata Imam Malik Dajjal. Dialah yang menafsirkan sahabat, tapi dia rajin dan banyak melarang. Orang hujung kita dia siapa yang bertukan dia pula. Kata Imam Malik yang sempat dengan dia Dajjal dia tu. Saya kata saya pergi dulu, saya keluar. Ustaz masyarakat lah. Penakut, ada hujung. Dia kata gitu. Saya tuakan, saya pilih dari satu saja. La aqadu fi majmu'ati wa hiya hal. Wa fi kalamihim al-muzakara al-qawiyyah jiddan lakinnaha nar. وأن أفر منها ولو يرى علي عار وإني أدل لا يقعد فيها رجل بار. Saya dimasukkan dalam grup Syiah yang grup itu sangat panas. Muzakarah nampak macam bagus, tetapi siapa yang terima kata-kata itu neraka saya. Quran tak sempurna itu ini neraka. Lebih baik saya lari walaupun katakan saya menakut dan saya rasa orang yang baik tak boleh dalam itu. Saya keluar kalau saya tak tahu apa jadi pada grup itu. Itulah saya tak kenal sebab dulu dalam grup yang memang jahat. Untuk seketika saya nak pesan siapa yang termasuk dalam grup ini keluar. Siapa yang termasuk dalam grup yang bincang tentang perkara-perkara yang dah maklum dalam agama kita, Quran sempurna, sahabat-sahabat Nabi itu siapa, isteri Nabi itu siapa. Bukhari Muslim itu ada kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Pertama Al-Quran, kemudian Bukhari Muslim. Itu orang tak percaya. Umat tak percaya. Mereka orang Syiah yang dalam bincang untuk benda-benda di Indonesia keluar. Takut kita terpengaruh. Itulah saya rasa. Salam mengingat matla'i fardhi. Sejahtera yang malam hingga terbit matahari. Habislah dari ikhwani wa akhwati rahimahumullah terlihat Al-Quran. Siapa yang baca satu huruf 10 pahala. Siapa yang hafal ada kelebihan. Siapa yang baca ada kelebihan. Siapa yang perjuangkan untuk makam Al-Quran ada kelebihan. Semua apa yang berkaitan dengan Al-Quran ada kelebihan. Beruntungnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntungnya kita. Dan ruginya orang yang tak kenal Al-Quran, tak faham Al-Quran, lawan lagi Allah ruginya rugi. Ikhwani wa akhwati rahimahumullah, akhir sekali saya nak sebut yang saya sebut tadi bahawa sesiapa yang mendengar satu hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi
percuma. Sila ambil handphone saya ni dan nanti mesej kepada saya satu perkataan saya. Hadis. Kalau tidak masuk Telegram, tulis hadis Telegram. Telegram. Kalau dia tulis hadis saja, saya akan masukkan ke WhatsApp saja. WhatsApp, grup WhatsApp kita lah, grup yang berapa dah nanti tengok. Kita dah ke 60 lebih, jadi 8 lebih lah kita, alhamdulillah, masya-Allah. Kalau rasa seronok teruslah. Rasa seronok ajak orang lain silalah ajak. Saya bagi semangat buat benda ni kerana kita tadi orang lain buat video sebab yang perhatian ni kita pun kena buat macam juga. Kita semua orang boleh mari masjid. Alhamdulillah dengan cara ini siapa-siapa pun boleh dengar juga. Boleh dengar satu hari tadi kita beliau besar ini sangat baik insya-Allah. Silakan lagi perkara yang baik ini insya-Allah. Dan seperti yang disebut tadi juga, saya lah yang mengajar bahasa Arab di masjid ini insya-Allah. Siapa yang nak ada lapangan masa untuk belajar bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa solat dan bahasa Al-Quran, jom kita selepas Isya di masjid di Dewan sebelum ni Dewan Daud Syekh Daud Fatani juga. InsyaAllah adalah teknik yang saya rasa persilakan ini mudah insyaAllah. Mudah. Saya dah kata bahawa bahasa Arab mudah sebenarnya kalau kena cara. Kalau kena cara ini insyaAllah jangan kita orang Islam yang hari-hari solat bercakap dalam bahasa Arab. Lembutlah kita. Jangan kita insyaAllah boleh ada orang bukan Islam belajar dengan saya bahasa Arab ini. Orang bukan Islam boleh sebab bahasa ni apa-apa bahasa pun dia dengan bercakap dan juga insyaAllah sabazahul Arabiyyah bil kalam wa la faqatuka bil akhlaq wa kalam al Islam wa sa'min al-jamal al-Islam inna usulaha laysa bil akhlaq nahsuluha wa nahnu qawla biduni syu'ur al-Islam yatakallamu al-rajul fil akhlaq al-khataru billahi 'anil 'aliyah wallahu rabbuna wa huwa min 'aliyah wa kalamu la yanfi kalam wa nasbul qalilan min al-Islam. Hidupnya bahasa ini dengan bercakap, bukan sekadar ditulis dengan pen. Bahasa itu ibarat pintu masjid Nabi besar. Daripada yang kita dapat lihat keindahan Islam. Untuk dapat bahasa Arab bukan satu mimpi. Kita boleh dapat sekali kita bersikap seperti kanak-kanak yang dia bercakap tanpa ada perasaan lain. Dia bercakap seperti seorang hero yang satu film. Mula-mula bercakap kalau salah tak betul. Itulah Tuhan kita yang bersikap Tuhan kita yang tahu siapa. Mula-mula bercakap memang berat, kita sabar sikit, sabar setiap sebenarnya ada ini insyaAllah kita boleh bahasa Arab dan akan masuk surga dan masalah. Apa yang baik dengan Allah, apa yang baik lagi saya sendiri insyaAllah alhamdulillah ini sampai baik. Saya bagi lagi nombor telefon. Tak bagi belum? 019 019 700 3301 019 700 3301. Sekali lagi 019 700 3301. Saya katakan sebagai hadis melalui mesej biasa atau mesej Telegram atau WhatsApp. Yang penting dia ada WhatsApp Telegram. Saya faham apa saya akan sampaikan dulu insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan bil Quran wa ja'alna imama wa rahmah.